Alhamdulillah saya makin kuat solat sunat. Alhamdulillah saya dapat istiqamah dalam bersedekah. Alhamdulillah berat badan saya maintain. Alhamdulillah dari diri saya sihat. Alhamdulillah hati saya tenang. Tuan-tuan bayangkan masalah tersebut telah pun selesai. Bahagia, rasa syukur. Gandakan kesyukuran anda sekarang. Gandakan. Gandakan 3 kali ganda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebutkan perkataan Alhamdulillah dengan penuh senyuman. Sebutkan dengan penuh senyuman. Kenapa kena tunjuk dengan penuh senyuman? Kerana kita nak puji Allah. Kita nak puji Allah. Senyum. Biarlah orang sebelah kata, kenapa ni senyum seorang-seorang ni. Okey. Senyum dah? Baik, sekarang ni tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Dan tadah tangan sekarang. Tadah tangan. Pasangkan 2 atau 3 doa. Minta pada Allah sekarang. Baik. Sekarang masalah tuan-tuan perempuan dah selesai. Tadah tangan sekarang. Kita minta apa yang kita nak. Pagi ni nak apa? Ya Allah, saya nak pagi ni saya ada kekuatan untuk meneruskan kerja saya. Ya Allah, pagi ni saya mahu saya nak jadi isteri yang bertanggungjawab. Ya Allah, saya nak jadi isteri yang rajin. Ya Allah, saya nak ada keluarga yang sakinah. Ya Allah, saya nak jadi suami yang terbaik. Ya Allah, saya nak jadi anak yang terbaik untuk mak ayah saya. Ya Allah, saya nak orang semua sayang saya. Ya Allah, saya nak bahagia dalam hidup. Ya Allah, saya tak nak lagi diuji dengan kesusahan kepayahan hidup ni. Ya Allah, bagilah saya tenang. Bagi saya tenang. Amin rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. So macam mana anda semua rasa? Dapat rasa apa saya kat hari ni? Sampai tak? Kalau sampai, tolong tulis kat ruang komen sampai. Alhamdulillah dapat istiqamah dalam banyak hal. Tahniah Kak Zanahra Yahya, masya-Allah. Kak Zanahra ni dia follow saya daripada 3-4 tahun lepas rasanya. Masya Allah. Sampai sekarang dia lagi, Masya Allah. Kak Yuslina Ina, alhamdulillah diberikan kesihatan yang baik. Tahniah Kak. Alhamdulillah, syukur izin Allah Ta'ala. Baik, 80 orang yang sedang live bersama saya, tolong bantu saya tekan share, sebarkan. Dan saya nak tuan-tuan tolong komen sikit di bawah. Macam mana feel, rasa pagi ni? Ada dapat rasa sesuatu? Rasa tak masalah tu, bila masalah dah pergi, hati makin tenang. Jangan fikir lagi masalah tu. Fikirkan adalah solusi dia. Terus fikirkan solusi dan terus fikirkan masalah tu dah selesai. Kalau kita banyak hutang, kita jangan fikir kita banyak hutang. Tapi fikirlah hutang dah selesai. Fikir perkara yang positif. Bila tuan-tuan perempuan fikir positif, hati tenang. Tapi kalau still fikir negatif, saya banyak hutang, saya tidur dalam hutang, saya orang berhutang, negatif. Dia akan hati kita, otak kita akan bertindak kepada benda yang negatif. So tolong fikirkan positif pagi ni. Okey, saya nak semua mind positif dulu sebelum kita mula belajar. Okey, saya nak semua mind lapangkan dulu. Ingat Allah sahaja, tak ada perkara yang lain melainkan Allah. Hanya ada Allah dalam jiwa dan hati kita. Tiada lagi bergantungan kepada manusia, tiada lagi pengharapan kepada manusia, tapi hanya pada Allah Azza wa Jal. Kerana Allah adalah pemilik segala alam ni. Allah yang punya segala-galanya. Allah yang lahirkan kita, Allah yang hadirkan kita kat dunia, Allah yang bagi kita datang kat dunia, Allah yang temukan kita dengan isteri, Allah yang temukan kita dengan suami, Allah yang bagi pinjam anak, Allah yang bagi rezeki, Allah yang bagi rezeki ada kereta sekarang, Allah yang bagi rezeki ada motor, Allah yang bagi rezeki ada rumah, Allah yang bagi rezeki ada makanan, Allah yang bagi rezeki ada dapat sarapan pagi ni, Allah yang bagi rezeki ada duit belanja, Allah yang bagi rezeki ada duit dalam poket, Allah yang bagi rezeki ada kawan-kawan, Allah yang bagi rezeki ada segala-galanya, Allah yang bagi rezeki ada pokok depan rumah, Allah yang bagi rezeki ada binatang haiwan yang kita jaga sekarang, kucing ke apa sebagainya. Allah temukan kita semua dalam satu dalam dunia ni. Allah bagi rezeki kita lahir kat Malaysia. Allah yang bagi rezeki juta-juta umat di Malaysia, juta-juta bilion orang Malaysia. Allah bagi rezeki kita Islam. Dan Allah bagi rezeki kita Islam dan kita dapat amal kat Islam. Ada orang di Islam tapi dia tak dapat amal kat Islam tu dengan baik. Allah yang bagi rezeki kita dapat tunaikan solat subuh pagi tadi. Allah yang bagi rezeki kita dapat jaga solat 5 waktu. Allah punya segala-galanya. Kita tak ada apa-apa. Kita hanya hamba. Tugas hamba hanya minta saja. Tugas hamba minta dan bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey.
Alhamdulillah dapat dengar suama ustaz pagi ni. Alhamdulillah. Terima kasih Kak. Okay, terima kasih kepada 90 orang yang sedanglah bersama saya. Okey, baik, tolong jom sama-sama kita mulakan belajar pagi ni insya-Allah. Bismillah dulu semua, bismillah dulu. So, how do you feel? Macam mana rasa? Okey. Dah tenang dah semua? Okey, hari ni saya nak share tentang rugi lah kalau suri rumah tak amalkan. Apakah dia? Okey, amalan ni sebenarnya tuan-tuan dah amalkan dah. Okey, amalan ni tuan-tuan dah amalkan. Cuma mungkin sebelum ni amal tak feel sangat. Okey? Kurang dia punya feel dia. Saya nak tuan-tuan gandakan. Lepas ni kalau amalkan amalan ni, tolong gandakan. Tak kira kat mana tempat belajar sekalipun. Okey, kalau siapa yang sedang menuju ke tempat pekerjaan, tahniah dan selamat pergi ke tempat kerja. Pergilah dengan tenang, pergilah dengan lapang. Siapa mula rasa tenang ketika drive, kot-kotlah dia tengah mendengar suara saya waktu drive kereta ke mungkin. Allah alam. Sebelum PKP dibuka, semua orang kat rumah kan. Saya yakin jadi semua orang kat rumah je. Tapi ni bila dah buka, orang di sana pergi kerja. Kalau kita keluar pagi-pagi, masya-Allah. Macam saya tak kerja dengan orang. Dah lama dah saya tak kerja dengan orang. Jadi saya tak ada, saya kalut nak pergi jam-jam tu lah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Sambil buat kerja dengan Ustaz Syamah, masya-Allah. Kak Azita kerja kat mana? Kak boleh komen sikit? Boleh tak komen sikit tuan-tuan sekarang kat mana? Tuan-tuan bekerja ke ataupun berada kat mana? Duduk kat mana? Sabah ke, Sarawak ke? Tolong komen, jelas tak suara saya juga? Baik, tuan-tuan memulai dengan mati Allah SWT. Sama-sama tuan-tuan nak tuliskan komen di bawah tu. Mari sama-sama kita belajar. Yang pertama adalah zikir. Zikir apa? Ni rugi amalan-amalan ni kalau tuan-tuan tak amalkan. Yang pertama adalah zikir Alhamdulillah. Mungkin tuan-tuan rasa biasa lah Ustaz nak sampaikan poin biasa ni. Tak, ni bukan biasa ni. Ini adalah perkara yang kalau kita amal jadi luar biasa. Selama ni kita amal kosong. Saya nak tuan-tuan amal biar ada feel, biar ada rasa. Okey? Yang pertama adalah Alhamdulillah. Apa maksud Alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Kita nak puji Allah. Kita nak puji Allah. Allah Rabb yang ciptakan kita. Kita hamba, tugas kita minta. Allah yang ciptakan kita. Allah yang bagi kita kaya. Allah yang bagi segala-galanya tuan-tuan. Bagaimana perkataan kita? Bagaimanakah wajah kita? Ada tak cermin depan muka sekarang? Kalau ada cermin lagi bagus, tengok cermin, buka cermin sekarang. Saya nak tuan-tuan bila sebut perkataan Alhamdulillah, tengok muka wajah masing-masing. Tengok, adakah kita sebut perkataan Alhamdulillah tersebut dengan ungkapan, dengan senyuman? Ada orang dia ucap Alhamdulillah biasa-biasa. Okey? Ada orang dia ucap Alhamdulillah, dia tak rasa feel. Perasan ke perasaan kalau kita lepas mayang kita nak cepat je. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Macam tu okey ke? Sebab dia mendengar, dia menyebut perkataan alhamdulillah itu dengan tiada perasaan bersama. Dia tak feel perasaan tu. Dia tak feel. Kalau yang macam ni dia tak sampai tuan-tuan. Kita hanya dapat pahala sebut je. Tapi dia punya amal dia punya pergi dia tak sampai. Kat hati, kat jiwa tak sampai. Sebab tu ada orang dia dah amal zikir 1000 kali ganda. Tapi rezeki dia masih tak berkembang. Rezeki dia masih tak banyak. Rezeki dia masih sempit lagi. Sebab apa? Sebab dia tak betul-betul sebut Alhamdulillah dengan feel. Dia tak betul-betul sebut Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur. Jadi tuan-tuan, kita kena tunjuk wajah terima kasih kita. Kita nak cakap terima kasih kat siapa sebenarnya? Kita nak cakap terima kasih pada Allah. Jadi tuan-tuan, masa kita sebut kata Alhamdulillah, tuan-tuan boleh terus buat terus praktikal terus ni. Semua orang wajib praktikal terus ni, tolong. Okey, baik, sekarang masa sama kita sebut Alhamdulillah sambil senyum dan bayangkan wajah seorang demi seorang, boleh? Okey, Alhamdulillah. Contoh siapa? Alhamdulillah saya ada suami. Sebab tu ni sesuatu untuk suri rumah. Alhamdulillah saya ada anak. Masa sebut kata Alhamdulillah tu kita bayangkan seorang-seorang. Alhamdulillah saya ada kereta. Alhamdulillah saya ada rumah. Alhamdulillah saya dapat makan pagi tadi. Alhamdulillah saya dapat sarapan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, macam ni tuan-tuan rasa? Baik, sekarang kita terus praktikan sebut 10 kali. Dalam keadaan tuan-tuan sebut dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa gembira, dengan penuh rasa feel. Alhamdulillah. 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 Tarik nafas. Lepaskan. Baik, sekarang boleh sebut Alhamdulillah. 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 Gaji walaupun 1000, Alhamdulillah. Gaji 2000, Alhamdulillah. Gaji 3000, Alhamdulillah. Tak ada gaji langsung, Alhamdulillah. Okay? Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah. So macam mana perasaan? Tuan-tuan yang mulia rahmati Allah SWT, lepas ni sebutlah Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur.
Sebutlah perkataan Alhamdulillah dengan penuh rasa keinsafan. Sebutlah Alhamdulillah dengan penuh rasa gembira. Kerana tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala yang bagi bahagia, Allah Ta'ala yang punya dunia ni, Allah Ta'ala pemilik alam ni, semua Allah punya. Tak ada satu pun yang kita punya melainkan datangnya dari siapa? Datang dari Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan yang mulia mati Allah Subhanahu Wa Taala. Satu zikir lagi boleh? Ada satu zikir yang Nabi SAW bagi tahu. Zikir ini memenuhi langit dan dunia ni. Langit di dunia ni ada 3 perkataan zikir. Apa dia? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Amalkan 3 zikir ni. Sebab Nabi bagi tahu 3 zikir ini memenuhi langit dan dunia ni. Masya Allah tuan-tuan. Ada seorang wali nama dia Fudai. Apa nama dia? Fudai. Ada seorang wali namanya Fudai. Dalam syairnya dia berkata, indahnya waktu malam, waktu bersama Tuhanku. Ini amalan yang kedua. Tadi saya cerita pasal Alhamdulillah. Ni amalan yang kedua yang suri rumah boleh amalkan. Bukan suri rumah saja, suami-suami pun boleh amalkan. Baik, amalan yang kedua adalah, ni ada seorang wali namanya Fudai. Fudai bagi tahu apa? Indahnya waktu malamku bersama dengan Tuhanku, bertemu dengan Tuhanku, dan siang aku mula merasai kesedihan. Tuan-tuan, Fudai ni ada seorang wali. Bila malam nak sampai, dia paling gembira. Bila malam nak sampai, dia lah paling suka. Dia lah paling seronok. Sebab apa? Sebab dia kata malam ini adalah masa aku bersama dengan Tuhanku. Okey ke okey? Malam, bila masuk malam kita rasa gembira tak? Kita gembira juga sebab inilah masa aku boleh tidur. Inilah masa aku boleh tidur dengan nyenyaknya setelah penat kerja. Siang aku mula rasa sedih kerana aku mula bertemu dengan manusia. Sebab apa? Sebab dia hati dan jiwa dia hanya pada Allah. Hanya pada Allah. Kenapa pula sedih bila jumpa manusia? Sebab kita tak nak menjadikan manusia sebagai kebergantungan kita. Kita tak nak bergantung kepada manusia. Kita nak bergantung kepada siapa? Kita nak bergantung kepada Rabb, kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan sekalian alam. Masya Allah tuan-tuan. Okay. Imam Syafi'i, dia telah membahagikan malam kepada 3. Tolong bantu saya tulis ruang komen. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dia telah bahagikan malam ni kepada 3. Berapa orang sedia nak tahu? Boleh komen di bawah ready. Boleh komen di bawah ready. Imam Syafi'i telah membahagikan malam ni kepada 3. Yang pertama apa dia? Yang pertama adalah tidur sekejap. Imam Syafi'i dia bahagikan kepada 3 malamnya. Yang pertama adalah tidur dengan sekejap. Sekejap je tidur, tak lama pun tidur. Tidur sekejap je. Yang kedua adalah qiyamul lail. Apa dia? Yang kedua adalah qiyamul lail. Tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah SWT, yang kedua adalah qiyamul lail. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah tidur sekejap. Tidur sekejap. Yang kedua adalah qiyamul lail. Yang ketiga, Imam Syafi'i membahagikan malamnya yang ketiga adalah untuk apa? Untuk mencari ilmu, membaca kitab, menulis kitab dan membaca Al-Quran. Kita bahagi juga malam kita kepada 3. Yang pertama tidur. Yang kedua apa? Mungkin kita jaga tapi buat benda lain. Mungkin buat kerja lain lagi sampai tengah malam. Sampai tak ada langsung masa dengan Allah. Masya Allah. Tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah Ta'ala, mari kita amalkan seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membahagikan malamnya kepada 3. Pertama, tidur yang sekejap. Nabi SAW, dalam hadis Nabi SAW, Nabi biasa lepas isyak Nabi dah mula tidur dah. Ada setengah riwayat mengatakan, ulama bagi tahu Nabi lepas isyak dah mula tidur. Maknanya Nabi tak adalah tunggu macam kita tidur pukul 12 tengah malam. Tak ada. Saya sendiri pun selalu tidur pukul 12 tengah malam. Buat kerja sampai pukul 12 duduk kat office kan. Nak pula office kat rumah je. Memang dekat office ni berjam-jam lah selalunya kan. Bayangkan tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah Azza wa Jalla. Apa dia? Nabi SAW lepas isyak dah tidur dah. Jadi Nabi akan bangun awal. Nabi akan bangun awal. Sebab tu Nabi ada banyak masa untuk bertemu dengan Allah pada waktu malam. Nabi telah membahagikan malam Nabi. Nabi SAW sifatnya apa? Nabi menjadikan qiyamul lail itu sebagai amalan wajibnya. Ini apa yang saya cerita ni adalah amalan yang rugi kalau kita tak amal. Sebab suri rumah biasa dia banyak masa. Saya fokus pada suri rumah. Dalam masa sama, kalau anda semua bukan suri rumah tapi seorang wanita yang berkejaya, boleh juga amalkan dan try adjustment. Buat adjust sikit macam mana.
bincang dengan keluarga, bincang dengan suami, macam mana nak adjust ni, macam mana nak jadikan apa amalan ni dapat dilaksanakan juga. Okey, tuan-tuan yang boleh dirahmati Allah SWT, yang pertama apa dia? Amalkan zikir Alhamdulillah. Yang seterusnya Subhanallah. Yang seterusnya Allahu Akbar. Okey, jadi tentang qiyamul lail tadi, Imam Syafi'i telah membahagikan kepada 3. Yang pertama kepada tidur yang seketika. Yang kedua apa dia? Yang kedua telah membahagikan kepada qiyamul lail. Yang ketiga adalah kepada menuntut ilmu. Masya Allah tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan jadikan, pecahkan amalan, pecahkan qiyamul lail, pecahkan malam kita kepada 3, boleh pecahkan kepada 3. Jangan tidur je. Jangan tak ada langsung untuk Allah Azza wa Jalla. Rugi. Hidup kita makin lama makin berlalu, dan masa kita pun makin lama makin tua, kita pun makin meningkat umur, dah tahu dah sampai senja waktu, dan Allah Ta'ala pun ambil kita. Tak sempat kita nak beramal, tak sempat kita nak tambah amal. Jadi tuan-tuan masih ada masa untuk tambahkan amalan. Dapat sesuatu? Okey. Yang seterusnya adalah tentang zikir Subhanallah. Okey, bila kita sebut Subhanallah, Subhanallah ni apa? Maha suci Allah. Kita mensucikan Allah. Allah tu maha suci. Kita mensucikan Allah. Kita puji Allah. Kita mensucikan Allah. Sebutkan Subhanallah. Allah tu ya kudus ya jalil. Allah itu maha suci. Allah tu sifatnya maha suci. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut Subhanallah, kita buang kebergantungan kita. Kita buang kebergantungan kita, menjadikan suami kita sebagai berhala dunia. Berhala dunia tahu apa? Berhala dunia maksudnya kita terlalu menyembahnya. Tak, macam itulah lebih kurang. Kita menjadikan anak kita sebagai berhala dunia. Maksud berhala dunia apa tuan-tuan? Maksudnya kita tak bergantung kepada dia, tapi kita bergantung pada Allah. Kita bergantung pada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita sedar, kita sebut Subhanallah dengan penuh rasa feel, kita tarik nafas, kita rasa feel Subhanallah, Subhanallah. Kita sebut dengan penuh tenang, kita sebut dengan penuh lapang, Subhanallah, Subhanallah. Bila tuan-tuan sebut Subhanallah dengan penuh rasa ketenangan, apa yang akan datang selepas itu tuan-tuan? Maka waktu tu kita kesedihan kita tolak tepi, masalah kita tolak tepi, tak tenang tolak tepi, masalah hutang tolak tepi. Sebab apa? Kita telah mensucikan hati kita. That's why bila sebut Subhanallah, sebut dengan rasa feel. Bila sebut Subhanallah, sebut dengan rasa puji Allah, puji Allah, puji Allah. Sebut Subhanallah, sebut dalam penuh perasaan, rasa kehambaan. Sebut Subhanallah dengan penuh rasa gembira. Sebab apa rasa gembira? Sebab kita tolak tepi semua kesedihan yang kita alami. Kita banyak kesedihan kita tolak semua tepi, tapi kita menghadirkan hati kita, sucikan hati kita dengan puji Allah. Okey, bila kita puji Allah, sebut Subhanallah, hati kita lapang, insya-Allah hidup kita pun akan makin baik. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan yang mulia dirahmati Allah Subhanahu taala. Sebutlah Subhanallah dengan penuh rasa keinsafan, penuh rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Okey, yang seterusnya adalah Subhanallah tadi, besarkan nikmat Allah. Bila sebut Subhanallah, kita dalam keadaan sebenarnya tengah membesarkan nikmat Allah. Kita tengah besarkan nikmat Allah. Nikmat Allah tu maha besar. Kita besarkan lagi nikmat Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita sangat bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala beri sekarang. Masya Allah. Yang ketiga, yang seterusnya adalah, saya rasa poin saya ada 7 ni. Okey tuan-tuan. Yang seterusnya adalah apa? Yang seterusnya adalah ucapkan Allahu Akbar. Bila kita sebut Allahu Akbar, kita baca kalimah ni, Allahu Akbar maksudnya apa? Maha besar Allah Ta'ala. Maha besar. Allahu Akbar, Allah maha besar. Jadi kita sedang membesarkan Allah. Bila kita pandang dan kita lihat kita sedang besarkan Allah, kita akan nampak suami terkecil je. Walaupun suami perempuan semua memang kecil, kita akan nampak suami kita kecil je. Kalau selama ni mungkin kita takut dengan dia sebab dia begini-begini, tapi sebabkan kita sebut Allah, Allahu Akbar, maka Allah yang maha besar, semua benda lain akan jadi kecil. Kita akan nampak isteri kita kecil, walaupun isteri kita badan besar. Kita nampak apa? Kita nampak anak kita pun kecil. Selama ni kita terlalu bergantung kepada dia. Kita terlalu mengharap harapan kita kepada dia. Tapi bila kita sebut Allahu Akbar, Allah tu yang maha besar, kita akan nampak semua jadi kecil. Harta yang kita kejar pun kecil je nilai je rupanya. Harta yang kita sibuk kejar ni, rupanya nilai dia sangat kecil. Kerana Allah yang maha besar. Apa dia? Kerana Allah yang maha besar tuan-tuan. Apa dia?
Kerana Allah Ta'ala yang maha besar. Sebab Allah tu maha besar. Apa dia? Sebab Allah itu maha besar, tuan-tuan. Bila kita letakkan Allah itu yang maha besar, apa yang berlaku, tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah Azza wa Jal, apa yang berlaku? Kita akan meletakkan semua urusan dunia ni jadi kecil sebab kita letak Allah yang maha besar. Kita tengok kereta pun kecil je. Walaupun kita tengah pakai Mercedes, kita tengah pakai BMW, kita tengah pakai kereta mewah sekalipun, selama ni kita rasa kereta ni lah gah, kereta lah segala-galanya, kereta ni Masya Allah hebat. Tapi bila kita puji Allah, Allah maha besar, kita akan nampak kereta ni Allah kecil je sebenarnya kereta. Nilai kereta ni kecil je nak berbanding dengan rahmat nikmat Allah yang bagi pada kita. Jadi tuan-tuan, besarkan Allah Ta'ala, puji Allah, bersyukur dengan apa yang ada. Tuan-tuan yakin dan percayalah, dia akan tarik rahmat Allah masuk dalam jiwa dan kita akan jadi magnet rezeki. Saya tengah ajar, tuan-tuan. Jadi ilmu yang saya duplicate, saya ajar hari-hari ni sebenarnya adalah ilmu magnet rezeki, iaitu macam mana nak tarik rezeki, macam mana tuan-tuan nak besarkan rezeki, macam mana tuan-tuan nak besarkan kolam rezeki. Siapa kat sini yang setelah dia hampir 2 minggu, 3 minggu ni dengar perkongsian saya ni, rezeki dia makin bertambah? Ada tak? Saya nak tahu ada tak perubahan yang berlaku pada abang kakak semua. Kalau ada, saya syukur. Kalau ada, saya nak cakap tahniah, sebab mungkin kerana anda semua percaya kepada apa yang telah saya sampaikan. Saya adalah postman saja, menyampaikan ilmu yang saya dapat ni pun saya dapat daripada ustaz-ustazah, daripada pembacaan kitab, buku sebagainya. Saya sampaikan balik, tuan-tuan. Bukan ilmu saya pun, bukan ilmu baru, tuan-tuan. Ilmu ni dah lama dah. Ulama-ulama dah ajar dah. Saya baca je balik, saya cerita kat tuan-tuan. Dan yang penting kita semua sama-sama dapat amalkan. Masya Allah. Okey. Jadi tuan-tuan boleh tuliskan sekarang ni, sebelum kita habiskan live kita. Pagi ni kita habiskan awal pula sebab kita mula lambat. So kita kena habis awal lah. Boleh ke? Selalu ustaz sejam kan? Okey. Tuan-tuan boleh tulis kat ruang komen sekarang. Okey, kita tuliskan di ruang komen sekarang apakah tindakan segera yang saya nak lakukan. Tuan-tuan, kenapa saya setiap kali saya live, saya ajak tuan-tuan tulis terus, sebab saya sangat yakin dan percaya kepada proses, iaitu bila mana orang tu buat tindakan, bila mana orang tu buat terus, akan ada something perubahan dalam hidup dia. Tuan-tuan tolong tulis kat ruang komen apakah perubahan yang kita nak buat lepas ni kat ruang komen. Walaupun kita tulis perubahan itu setiap hari, walaupun benda yang kita tulis benda sama je, saya nak berubah, saya nak rajin solat, saya nak rajin solat, kita senang setengah hantar satu pesanan kepada diri kita, dan diri kita masuk dekat minda depan kita ni, dan minda kita mula bertindak. Oh, engkau kata engkau nak jaga sembahyang, oh engkau nak jadi orang yang kuat duha, orang yang begini dan begini, dan lepas tu dia akan menghantar bila nak buat tindakan. Tapi once tuan-tuan tak tulis, tuan-tuan tak tulis, dia tak kuat sikit pergi dia. Dia jadi tapi dia tak pergi macam booster tolak tu tak. Okey. Jadi tuan-tuan, macam mana nak jadi macam tu? Macam mana tuan-tuan nak jadi begitu? Tuan-tuan kena mulakan dengan action plan, dengan tindakan. Okey, boleh tuliskan kat ruang komen sekarang, saya nak tolong bacakan. Nak Kak Siti Zubaidah, nak usaha solat awal waktu. Amin, insya-Allah. Ya Allah, bagi niat akak ni termakbul. Ya Allah, bagi apa yang akak ni nak dapat dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Moga apa yang akak tulis ni, akak kata akak nak solat awal waktu, insya-Allah Allah akan bagi akak peluang sentiasa dapat solat awal waktu. Mudah-mudahan kak setiap kali sebelum azan, akak lah orang pertama yang boleh berada depan tikar sejadah. Siapa yang suri rumah ni, tuan-tuan, dia ada banyak waktu untuk susun strategi perjalanan hidup harian dia kalau dia pandai. Okey, dia bijak mengatur masa dia. Bila dia nak sembahyang duha, bila dia nak mengaji Quran, bila dia nak pergi belajar kitab, dia yang boleh susun. Tapi kalau orang yang berkerjaya, yang kerja, masa dia terbatas sikit. Sebab tu saya kata orang yang suri rumah ni, walaupun dia kata saya tak ada income, ustaz, saya tak ada pendapatan, sebenarnya kadang-kadang kita nampak kenapa rezeki suami kita makin naik, makin bertambah, rezeki suami saya makin naik, makin bertambah. Sebelum ni macam isi saya kan, Coach Umi, sebelum ni perniagaan dia kurang majulah, tapi kurang nampak hasil. Saya pun tak tahu ke mana pergi sebagainya. Tapi bila once dia niat segala apa yang dia buat, dia sembahyang duha, dia bagi sedekah, hari-hari dia istiqamah bagi sedekah. Sebelum saya start amalkan, dia dah amal dulu. Dia sehari-hari dia bagi sedekah hari-hari, dan rezeki tu pergi pada saya. Kita jangan ingat, kita buat, kita kenapa saya tengok, kenapa tak dapat kat saya? Kenapa tak naik pun sale saya? Kenapa rezeki saya tak bertambah pun? Rupanya dia pergi kat orang paling terdekat kita. Saya tengok anak kita makin pandai, anak kita bagus. Kadang-kadang rezeki ni dia tak datang dalam bentuk wang je. Tuan-tuan jangan anggap bila rezeki je wang. Jangan anggap macam tu. Rezeki ni akan datang dalam macam-macam bentuk. Dia boleh datang dengan berupa ambil kau seribu kereta contoh. Tiba-tiba datang tiket pergi umrah. Tiba-tiba datang panggilan umrah.
Tiba-tiba datang orang ajak kita, jomlah saya sponsor awak umrah tahun ni. Mana tahu? Tiba-tiba datang rezeki itu dalam bentuk mak ayah kita. Mak ayah kita yang sangat, contoh mak ayah kita bergaduh dengan kita, dah lama tak betul-betul siapa. Tiba-tiba inilah masa, tiba-tiba mak ayah kita jadi baik dengan kita. Mana tahu? Tuan-tuan, rezeki boleh datang dalam apa-apa sudut sahaja. Kerana pemilik rezeki itu Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah boleh bagi kita apa saja kita nak. Kun fayakun, bila Allah kata jadi, jadilah. Tuan-tuan kena percaya saja pada rahmat Allah, kasih sayang Allah SWT. Kak Rusia nak istiqamah solat awal waktu. Thank you Ustaz. Nak tinggalkan amalan, nak tingkatkan amalan. Kak Zan kata nak tingkat amalan kerana Allah, nak minta dimurahkan rezeki selalu. Amin Kak Zan. Okey, saya selalu bagi tahu kat orang yang nak niat rezeki ni, tuan-tuan boleh doa spesifik nak rezeki macam mana. Rezeki ni luas, tuan-tuan kena spesifikkan lagi. Mungkin rezeki kata saya nak pergi Mekah, rezeki nak pergi Madinah, rezeki nak dapat jodoh, rezeki nak dapat anak, rezeki nak dapat anak lagi. Tu semua rezeki. Okey, itu semua rezeki. Akak nak solat awal waktu, masya-Allah. Akak nak tinggalkan tinggal amalan, akak nak solat awal waktu, diberikan keberkatan dengan waktu. Kak Selmah, keberkatan waktu penting, tuan-tuan. Ramai orang dia terlepas pandang bab keberkatan waktu. Contoh waktu bekerja, Panchkat katalah pukul 7.30, pukul 8 dia masuk pukul 9. Macam mana dia nak jaga keberkatan kat situ? Macam mana dari segi gaji yang dia dapat? Katalah dia masuk pukul 8. Dia sepatutnya masuk 7.30, tapi dia dulu, dia lepak-lepak dulu, pergi kitchen, pergi minum teh bagai semua. Pukul 8 boleh masuk. 30 minit tu nak kira macam mana? Sebab bos dia bagi gaji kat dia, bos dia yakin, bos dia percaya kat dia, dan bos dia bagi gaji. Walaupun dia termiss 30 minit. Macam mana cara dia? Dia kena jumpa dengan bos dia, dia kena minta halal lah. Ataupun macam mana cara dia, saya tak pasti. Mungkin tuan-tuan boleh top up balik dengan 30 minit yang awal tadi, top upkan dengan 30 minit, keluar lambat ke, ganti balik. Yang penting tuan-tuan dapat keberkatan rezeki. Sebab kita tak perasan, kita dah kerja lama. Macam saya kerja dengan Andalusia sebagai mutawif, hampir nak masuk tahun yang ke-7 dah. Kita dah tahun 7 dah. 50 kali saya terbang kan. Ada juga miss tu. Ada juga saya punya ngelak-ngelak tu waktu kerja tu kadang. Ada juga. Contoh kena turun awal pukul sekian-sekian 7.30, pukul 8 baru saya turun buat ziarah contoh. Kadang-kadang. Ada juga termiss tu. So macam mana kita nak ganti balik, nak timbal balik? So kita gantilah dengan pemberian, dengan sedekah, dengan zakat kita, dan dengan amalan kita. Lagi bagus ni jumpa tu majikan tu, cakaplah terang kat dia. Kadang-kadang majikan lagi suka kita berterus terang. Tapi tengok majikan lah. Jangan sampai kena buang kerja sudah lah. Oh selama ni kau mula punya, baru aku tahu kau ni jenis memula, tapi selama ni kau buat apa, contoh kan. So kalau kita dah tahu, kita kena aware. Bila kita dah tahu, kita kena aware. Kita kena ubah sikap tu. Jangan teruskan macam tu. Boleh Kak Salmah, akak nak solat awal waktu, diberi kebaikan hidup. Kak Yuslina, saya nak lebih dekat dengan diri, dengan Allah SWT, nak jauhkan diri daripada segala maksiat Ustaz. Tolong doakan saya Kak Yuslina, amin. Okey, Kak Nur Hashima, nak solat di awal waktu, istiqamah, baca Quran, puasa dan tahajud. Masya Allah, amin. Nak solat di awal waktu, istiqamah, baca Quran dan puasa dan juga tahajud, Kak Nur Hashima. InsyaAllah, amin. Saya doakan apa yang akak niat ni, Allah Ta'ala kabulkan. InsyaAllah, tiada apa yang mustahil dengan izin Allah. Tiada apa yang mustahil. Allah nak izin jadi semua, tuan-tuan. Tiada apa pun yang mustahil. Saya nak anak saya jadi anak yang soleh, Ustaz. Berazam khairiah, berazam untuk menambah baik amal ibadah, insya-Allah dapat rezeki yang luas, diberkati menjadi hamba Allah yang diredai oleh Allah Taala. Masya-Allah. Kak Kamaria nak berubah untuk melemah lembut dan berbicara dalam bicara, masya-Allah. Maksudnya kita dah mula bertindak Maksudnya kita dah mulakah dengan apa? Kita dah mula dah berfikir perkara yang baik dalam hidup kita. Insya-Allah yakin dan percaya, insya-Allah tuan-tuan akan dapat kebaikan tu. Okey, boleh tulis lagi apakah hajat kita dan apa yang perubahan kita nak buat. Boleh tuliskan lagi, insya-Allah. Boleh tuliskan kat ruang komen tu. InsyaAllah saya nak tunggu tuan-tuan tulis. Saya bagi masa lagi untuk tuan-tuan tuliskan sekarang. Tuan-tuan boleh tuliskan, insyaAllah. Alright. Okey, poin yang seterusnya adalah berkenaan dengan macam mana nak tingkatkan. Bila kita dah start beramal ni, macam mana kita nak tingkatkan amalan kita tu. Macam mana kita nak tingkatkan amalan kita tu dengan cara apa? Dengan cara kita yakin. Dengan cara kita yakin. Ada orang dia beramal juga tapi dia tak yakin. So amalan yang tak yakin ni dia kurang pergi dia. Dia kena yakin lah. Yakin. Tuan-tuan trust the process. Jom kita recap balik pertama tadi. Alhamdulillah. Ni suri rumah kalau tak amal ni rugi. Alhamdulillah. Ni dengar ni suri rumah.
Rumah dia kat depan tiba-tiba kan datang. Gurau Okey. Lepas tu yang kedua apa dia? Subhanallah. 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 Yang ketiga adalah tadi amalan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membahagikan, mungkin siapa yang terlepas pandang tadi, Imam Syafi'i dia telah membahagikan malamnya kepada 3. Tidur yang seketika, yang kedua kepada Qiyamul Lail, yang ketiga pada ilmu dan juga bacaan kitab sebagainya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, tahniah kepada semua. Dan saya ada satu poin lagi yang terakhir, sekejap lagi sebelum saya habiskan ni, saya nak cerita tentang, saya nak bagi tahu yang insya-Allah ada rezeki tuan-tuan, saya akan datang ke tempat tuan-tuan. Mungkin ada nak buat program corporate ataupun staff, bersama dengan staff tuan-tuan, insya-Allah boleh. Nanti boleh hubungi saya, nombor saya 0139934611, insya-Allah saya boleh datang ke tempat tuan-tuan. Dan program yang sedang saya jalankan ini mungkin semua dah tahu, dan mungkin semua nak tahu lagi, dan mungkin ada yang tanya, ustaz sebenarnya ustaz buat program apa ni? Cuba ustaz cerita. Okey, saya sedang develop satu program bersama dengan Ikhwah saya, isi saya adalah Lost Weight from Home. Sebab saya nak semua orang yang kenal saya, semua orang yang bersama dengan saya ni, kami dah dapat perubahan ni, jadi kami nak duplicatkan balik perubahan kami. Kami dah dapat perubahan dalam hidup kami dari segi kesihatan, dah improve kesihatan, dan kurs ada bonus. So sekarang ni kami tinggal nak duplicate je. Kami nak ajar tuan-tuan macam mana boleh draft perkara tu. Macam mana macam mana nak jadi apa yang kami dah dapat ni. Contoh tuan-tuan, isi saya kan, dia berat 80, sekarang berat dia dah boleh pergi sampai berapa sekarang ni? 49. Berapa? 49. Maintain. Bayangkan betapa beratnya dulu. Kalau tuan-tuan tengok gambar dia dulu, Allahu Akbar, mengucap jugalah. Sekarang dah boleh pakai baju saiz S. Kalau tidak itu pakai SL, betul kena beli lagi, kena double SSL. Masya Allah. Kenapa penting jaga kesihatan tuan-tuan? Supaya tuan-tuan dapat sesuatu, dapat laksanakan ibadah dengan baik, dapat sujud semula. Mungkin ada yang dah sakit lutut, sakit kaki, sakit kepala, asyik-asyik stres kan. Bila kesihatan kita baik, insya-Allah kita dapat buat ibadah dengan baik. Tu je kita punya mission kita adalah bila kita jaga kesihatan kita, ibadah kita jaga, insya-Allah kita akan jadi lebih baik. Okey, jadi sesiapa yang nak sertai program ni program ni secara mentoring selama 25 hari, insya-Allah. Dia ada beberapa package, tapi yang package yang kita nak fokuskan adalah program yang berjalan selama 25 hari untuk intake bulan 8 ni, insya-Allah tuan-tuan. Apa yang berlaku adalah dalam program ni tuan-tuan akan diajar, tuan-tuan akan di guide untuk menjagakan macam mana nak jaga kesihatan. Tuan-tuan akan di mentoring, di ilmu yang betul. Akan setiap hari ada topik yang bermanfaat. Setiap hari, setiap 2 hari atau 3 hari macam tu, kita akan ada satu topik, mungkin tentang air, tentang kalori, tentang nutrition. Okey, yang paling penting adalah program ini, tuan-tuan masuk ke dalam program ni, tuan-tuan akan dapat percuma 2 nutrition. Saya bukan nak jual produk hari ni, tak, saya bukan nak jual produk, saya beritahu awal. 2 nutrition. Okey, 2 nutrition daripada Herbalife sendiri. Kita akan bagikan dua botol ni secara percuma untuk join satu musim. Sebab ramai yang betul-betul committed dengan guide, mentoring, ilmu yang betul. Apa yang berlaku adalah perubahan yang besar berlaku daripada result dia. Dalam masa seminggu saja Coach Umi ada tak yang turun 2-3 kg? Ada? Dalam masa seminggu? Ada Result tidak typical. Result ni tidak typical. Dia bergantung kepada individu juga, bergantung pada disiplin kita, bagaimana kita buat tindakan, macam mana kita dengar tak perkongsian daripada Coach Umi selalu pada saya. Saya sendiri akan ada dalam grup. Saya ada grup Facebook, close group yang betul-betul close untuk peserta. Saya akan bagi di sudut